Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.4 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Yang di-Pertuan Agong menitahkan semua pihak henti ambil kesempatan isu stoking tertera kalimah Allah. Titah Sultan Ibrahim, tindakan telah diambil mengikut lunas undang-undang. Justeru tidak perlu lagi mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan. Baginda bertitah, tindakan diambil bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk jaga sensitiviti rakyat Malaysia. Dalam pada itu, PDRM menyeru semua pihak supaya berhenti memainkan isu-isu yang berkaitan dengan 3R. Pengarah JSJ Bukit Aman tegaskan perkara itu boleh cetuskan suasana tidak harmoni dalam kalangan rakyat, selain boleh jejaskan imej negara. Ke arah memastikan ekonomi Malaysia bertunjang di landasan mampan dan utuh, pembaruan fiskal perlu dilaksana. Pada masa sama, dapat menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi bersandarkan nilai manusiawi. Perdana Menteri berkata, pembaruan fiskal akan tertumpu kepada penyasaran subsidi dan memperluas asas hasil. Ini bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagih untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat. Pangkalan data utama padu merupakan komponen penting kepada pembaharuan besar kerajaan. Menteri Ekonomi berkata ia bukan merangkumi subsidi bersasar, malah terdapat pelbagai pembaharuan lain yang akan dilaksana. Kerajaan ketika ini fokus untuk memberi keutamaan terhadap isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara. Menjelang Aidilfitri, KPDN beri jaminan akan pastikan bekalan barangan asas di pasaran mencukupi. Ia akan dilakukan dengan kerjasama semua kementerian. Kolaborasi itu juga untuk pastikan peniaga mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Juga sempena Aidilfitri Plus menambah laluan Smart Lane kepada 18 lokasi tumpuan trafik di Lebuh Raya. Penambahbaikan itu bagi mengatasi kesesakan di lokasi kritikal sepanjang Lebuh Raya. Ini termasuk pemasangan lampu hijau berkelip dan papan tanda peringatan pembukaan Smart Lane. Plus menjangkakan 2.1 juta trafik pada waktu puncak semasa Aidilfitri. Bagi menggalakkan pemasangan sistem solar fotovoltaik PV, kerajaan bakal perkenal skim insentif solar untuk rakyat Solaris. Timbalan Perdana Menteri berkata skim itu melibatkan rebat sehingga RM4,000 bagi mereka yang memohon menyertai program Net Energy Metering mulai 1 April. Skim terbuka kepada warga Malaysia dan terhad kepada mereka yang berdaftar sebagai pemegang akaun TMB. 700,000 individu telah menerima sumbangan asas Rahmah Sara setakat Selasa. Ia melibatkan peruntukan RM210 juta. Timbalan Menteri Kewangan memaklumkan mekanisme bantuan bersasar itu akan terus ditambah baik. Ini termasuk meneliti keperluan memperluas penggunaan kreditnya. Jualan Agro Madani merekodkan nilai jualan RM33.5 juta setakat Selasa. Ia melibatkan 617 penganjuran dan 20,700 usahawan di seluruh negara. Ahli Lembaga Pengarah Fama berkata lebih 850,000 pengguna terima manfaat dengan penjimatan RM10 juta. Malaysia pantau rapat pengembangan insiden jambatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Syarikat yang runtuh pada Selasa. Wisma Putra menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Washington DC sedang giat selaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas dinasihat sentiasa waspada dan patuh nasihat dikeluarkan pihak berkuasa. Mereka yang memerlukan bantuan konsular atau ada pertanyaan boleh hubungi pihak kedutaan. Misi agihan bekalan air di 355 kampung di Sabah yang terjejas cuaca panas dan kemarau. Kerajaan negeri peruntuk RM7.5 juta bagi tujuan itu. Ketua Menteri memberitahu misi dengan kerjasama NADMA melibatkan 58,000 ketua isi rumah. Daerah terjejas termasuk Tongot, Tuaran, Papar, Keningau, Sempurna, Kota Belud dan Tenom. Juga Pitas, Kota Kinabalu, Pinampang Kudat dan Tawau.
Lelaki warga emas yang dilaporkan sesat ketika mendaki Bukit Penghabiran Persiaran Shoria Seksyen U16 Shah Alam ditemukan meninggal dunia semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, mangsa mendaki bukit berkenaan seorang diri pada pukul 9.30 pagi Selasa. Mangsa sempat menghubungi anaknya pada pukul 3.43 petang setelah tidak jumpa jalan pulang. JBPM melakukan gerakan mencari dan menyelamat, namun mangsa gagal dikesan. Mangsa ditemukan orang awam pada pukul 7.50 malam tadi. Nilai kerugian membabitkan kes jenayah komersial meningkat. Bagi tempoh Januari hingga Mac lalu, kerugian dicatat cecah lebih 770 juta ringgit. Kes pembelian dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi diikuti penipuan pelaburan. Aplikasi Telegram, Facebook dan WhatsApp dikesan menjadi medium utama digunakan sindiket penipuan. 19 individu diberkas kerana disyaki terlibat sindiket penipuan perniagaan. Tangkapan dilakukan dalam satu serbuan di sebuah premis di Jalan Ampang 25 Mac lepas. Menurut pengarah JSJK Bukit Aman, sindiket berkenaan menawarkan keuntungan sehingga 10% seminggu daripada jumlah wang yang dilaburkan. Kesemua 19 individu berkenaan direman sehingga Jumaat ini. Dalam pada itu, dua individu dipercayai dalang utama kegiatan penstreaman haram diberkas. Menurut pengarah JSJK Bukit Aman, kedua-dua yang ditahan itu berumur 53 dan 57 tahun, ditahan hasil operasi pembantrasan kegiatan terbabit. Serbuan dilakukan pada 14 Mac lalu di 3 lokasi berasingan sekitar Selangor dan Ibu Negara. Di Johor pula, sindiket pasport terbang didalangi dua lelaki warga asing tumpas. Pengarah Imigresen Negeri berkata suspek warga India dan Pakistan itu ditahan menerusi Obserkap Ahad lalu. Suspek aktif menjalankan kegiatan terbabit sejak 2 tahun lalu. Suspek berusia 30 dan 35 tahun itu menawarkan perkhidmatan lanjutan permit dan pasport palsu kepada parti. Ini pula mengenai kejadian tular penemuan cebisan kain dalam martabak. KKM memaklumkan peniaga terbabit telah dikenakan notis kompaun kerana cuai semasa pengendalian makanan. Tindakan diambil mengikut Peraturan 32/1/B Peraturan Kebersihan Makanan 2009. 111 kes telah dirujuk ke Pusat Panggilan Pusat Racun Negara PRN USM berhubung pendedahan keracunan berkaitan rokok elektronik dan cecairnya. Ia bagi tempoh 2015 hingga tahun lepas. Ketua Pegawai Farmasi Perkhidmatan Maklumat Ubat dan Racun PRN USM menyatakan daripada jumlah itu, panggilan kes pendedahan rokok elektronik tertinggi direkodkan dengan 30.6% tahun lepas. Angka tersebut meningkat 5 kali berbanding 6.3% pada 2019. AADK tidak akan sesekali kompromi dengan elemen dera, aniaya dan buli yang diguna pengusaha Pusat Pemulihan Dadah Persendirian PPDP sepanjang proses memulihkan pelanggan mereka. Ketua pengarahnya berkata, meskipun ada kaedah tersendiri dalam silibus pemulihan mereka, namun itu tidak bermakna pengusaha boleh langgar peraturan di bawah Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, Timbalan Menteri Pendidikan jelaskan KPM adakan sesi libat urus dengan 11 negeri untuk perluas program SBJK yang bertujuan beri akses pendidikan kepada kanak-kanak tercicir persekolahan. Beliau turut nyatakan kadar keciciran murid catat trend menurun. Bagi peringkat rendah, kadar direkodkan 0.06% tahun lalu berbanding 0.29% pada 2017. Bagi peringkat menengah pula, berkurang daripada 1.36% kepada 0.83% bagi tempoh sama. Dasar buku negara perlu dilihat semula. Menteri Pendidikan menyarankan supaya Majlis Buku Kemanusiaan Malaysia dan DBP merangka dasar buku negara yang baru untuk dilancarkan tahun depan. Dasar sedia ada sudah berusia 39 tahun dan memerlukan satu semangat baharu. Sultan Selangor berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan golongan asnaf sekitar Petaling Jaya. Baginda diiringi Tengku Permaisuri Selangor. Program anjuran Yayasan MRCB itu diadakan di Masjid Tengku Kelana Jaya Petra. Baginda berkenan menyampaikan sumbangan hari raya kepada 500 penerima. Baginda turut menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih bersama rakyat.
Raja Muda Kedah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri di Masjid Al-Bukhari Al-Ustah. Majlis dimulakan dengan solat isyak berjemaah, disusuli solat tarawih yang disertai hampir 500 jemaah. Majlis kemudian diteruskan dengan ceramah khas Nuzul Al-Quran. Resolusi Majlis Keselamatan PBB bagi gencatan senjata di Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama jelaskan ia membuka ruang penyaluran pelbagai bantuan kepada rakyat Palestin yang telah lama menerima kekejaman Zionis Israel, terutamanya ketika Ramadan. Bagaimana ujar beliau, Israel masih meneruskan serangan dan tidak mempedulikan resolusi yang dicapai. Justru, umat Islam diseru untuk terus mendoakan keselamatan penduduk Palestin dengan membaca kunut nazilah dan solat hajat. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER disasar catat RM367.8 bilion pelaburan direalisasi menjelang 2030 serta menjadi hub ekonomi dan teknologi bertaraf dunia menerusi 3 bidang tumpuan baharu iaitu perkhidmatan termaju, pembuatan bernilai tinggi dan pertanian moden. Jelas Perdana Menteri, dua pemacu menyokong perancangan tersebut, amalan ESG dan penggunaan digital. Sepanjang 2021 hingga 2022, NCER telah menyumbang 34% daripada jumlah pelaburan diluluskan. 227,000 pencarum KWSP ada simpanan asas sekurang-kurangnya RM240,000 dalam akaun satu menjelang usia 55 tahun setakat Februari lepas. Menurut Menteri Kewangan II, jumlah berkenaan yang berumur antara 50 hingga 54 tahun mewakili 41% daripada jumlah keseluruhan pencarum. Selain itu, 604,000 ahli membuat pencaruman secara sukarela untuk menambah tabungan mereka. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan menguatkuasakan Akta Syarikat Pindaan 2024 pada 1 April ini. Bagaimanapun, Seksyen 4, 14, 26 dan 28 dikecualikan. Akta baru itu adalah usaha menambah baik peruntukan-peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. Objektif utamanya memperkukuh kerangka rehabilitasi korporat dengan memudah cara syarikat yang menghadapi masalah kewangan. HSBC Malaysia optimis terhadap prospek jangka panjang negara yang disokong asas kukuh dan dasar yang jelas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, faktor berkenaan akan terus menarik lebih ramai pelabur dan menjadikan Malaysia destinasi pelaburan pilihan di ASEAN. Sementara itu, HSBC turut memperuntukkan kemudahan kredit berjumlah $1 bilion Amerika sebagai dana pertumbuhan ASEAN. Ia antaranya bertujuan menggalakkan perkembangan ekonomi digital di rantau ini. Angka kematian rakyat Palestin meningkat kepada 32,490 orang. Lebih 13,000 yang terkorban adalah kanak-kanak. 74,889 lagi cedera dengan lebih 8,600 kematian melibatkan kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, lebih 8,000 lagi dilaporkan hilang, dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Kumpulan Amal Islam Turki IHH bakal menghantar 2 buah kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pengurusinya, salah sebuah kapal yang diberi nama Anadolu mempunyai kapasiti muatan sebanyak 5,500 tan. Turki sehingga kini telah menghantar puluhan ribu tan bantuan kepada rakyat Palestin sejak konflik tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. UNRWA mempunyai dana mencukupi untuk beroperasi sehingga akhir Mei. Ketua UNRWA berkata beberapa negara telah menyambung semula atau meningkatkan pembiayaan termasuk Sepanyol, Kanada dan Australia. Sebelum ini, beberapa negara termasuk Amerika Syarikat menghentikan pembiayaan selepas negara haram Israel menuduh UNRWA terlibat dalam serangan Hamas. Perancis nafi dakwaan negara itu membekalkan peluru yang digunakan tentera negara haram Israel bagi menyerang Gaza. Menurut Menteri Pertahanan Perancis, lesen firma Eurolinks bagi mengeksport kepingan logam kepada syarikat Israel hanya untuk proses penghilangan sebelum dieksport semula ke negara ketiga. Isu berkenaan menjadi sensasi susulan pendedahan oleh beberapa laman web penyiasatan.
Insiden Jabatan Baltimore runtuh. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan 6 mangsa yang masih hilang mungkin telah meninggal dunia. Ia disebabkan suhu air yang terlalu sejuk dan tempoh masa yang berlalu terlalu lama sejak insiden tersebut. 6 mangsa yang masih hilang masing-masing ialah rakyat Mexico, Guatemala, El Salvador dan Honduras. Kesemua mereka sedang melakukan kerja menyelenggara ketika insiden berlaku. Sekian Kanta 744. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani dan Salam Nuzul Al-Quran.